Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi ke dalam channel kita MJ Call. So untuk konten kali ni kami membawakan segmen yang terbaru iaitu #NJ Jawab. Kita akan mengetengahkan servis-servis yang provide lah oleh NJ Corp, di mana kami akan membuat sesi temu bual ataupun sesi untuk educate para kontraktor di luar sana ataupun pemilik-pemilik syarikat kan. Betul? Tentang CIDB, isu syarikat, daftar syarikat. Saya percaya dekat luar sana masih ramai yang tak tahu lagi apa itu CIDB. Ya, betul. So untuk topik hari ni kita akan bawakan topik yang pertama untuk segmen yang pertama, iaitu apakah itu lesen CIDB. Sebelum kita teruskan kepada segmen kita, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan jangan lupa turn on notification bell dan jangan lupa lagi komen. Kalau tak tahu, kalau ada idea ke atau pertanyaan, boleh komen saja, insyaAllah kita akan reply. So kita boleh mulakan untuk segmen kali ni. Jom kita sudut dorang. Saya bersama dengan Encik Afif, di mana Encik Afif akan menerangkan serba sedikit tentang lesen-lesen CIDB, apa itu lesen-lesen CIDB dan kegunaannya. Siapa yang layak apply dan grade berapa yang ada kan. So soalan pertama yang saya nak tanya dekat Encik Afif kan. Alright. Apa itu lesen CIDB sebenarnya? Lesen CIDB ni, lesen CIDB ni adalah akuan berdaftar yang hanya dikeluarkan oleh CIDB saja kepada syarikat yang ingin menjadi kontraktor binaan yang dekat Malaysia ni. So kalau diorang nak buat projek-projek pembinaan, diorang ni wajib mempunyai lesen CIDB ni. Kalau nak buat sebarang kerja projek pembinaan apa semua, perlu ada lesen CIDB. Betul. Yang dikeluarkan oleh CIDB sendiri. Betul. Bagaimana pula dengan orang yang menjalankan kerja-kerja elektrik, kerja-kerja mekanikal pun perlu ada juga tak lesen CIDB ni? Boleh, sebab dia memang berkaitan dengan pembinaan. Sebab kita punya pembinaan ni, kita ada electrical kan, kita buat wiring. So diorang pun memang diwajibkan untuk ada lesen CIDB ni. Soalan yang kedua, ada berapa grade dalam CIDB? Yang ini yang ramai orang confuse ni. Ada berapa grade dalam CIDB? Kepada orang-orang lama dulu, dulu orang panggil kelas A, B, C, D, E, F semua tu kan? Ya, betul. Ya. So sekarang dah moden, sekarang ada dia berubah kepada nombor, iaitu grade 1 hingga grade 7. G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Jadi dalam 7 grade tu, grade berapa yang paling rendah dan grade berapa yang paling tinggi? Paling rendah sudah semestinya G1 lah. G1 tu adalah grade yang paling rendah, dan paling tinggi top tier punya adalah G7. Grade 7, grade 7. Grade 7 ni untuk company syarikat besar lah, sebab kerja dia unlimited. Jadi kita pergi kepada soalan yang ketiga. Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon lesen CIDB? Ini pun ramai juga orang tanya ni. Untuk daftar CIDB, lesen CIDB ni, dia mempunyai syarat-syarat, iaitu perlu mempunyai modal kewangan yang cukup, bergantung dengan grade yang dia nak. Seperti G1 perlukan 10,000, G2 25,000, G3 50,000, G4 150,000, G5 pula 250,000, G6 500,000 dan yang terakhir adalah G7 memerlukan 750,000 sebagai modal kewangan. Itu dari segi syarat modal kewangan pula. Untuk sijil, dia mempunyai untuk G4 ke atas mempunyai syarat yang lain, iaitu dia sama juga, dia memerlukan modal kewangan yang seperti saya yang cakap tadi, tetapi dia perlukan satu lagi dokumen, iaitu G4 perlukan satu diploma dalam bidang pembinaan electrical ataupun mechanical. G5 pula perlu satu degree dalam bidang pembinaan electrical ataupun mechanical. G6 satu diploma, satu degree. G7 perlu mempunyai dua degree. Kalau macam contoh saya sebagai seorang director, saya ada degree, saya ada diploma. Jadi boleh tak saya gunakan dua-dua sijil saya tu, degree dengan diploma, untuk mencukupkan syarat untuk G6? Kalau nama sama? Tak boleh. Tak boleh Dia kena nama lain. Sebab itu memang syarat yang dikeluarkan oleh CIDB lah. Kena nama yang berbeza. Jadi soalan yang seterusnya, yang ini pun ramai juga orang tak tahu. Walaupun ni adalah soalan basic, tapi still lagi orang tak tahu lagi kan. Ada berapa jenis-jenis lesen CIDB dan apakah kegunaannya? So CIDB mengeluarkan 3 lesen, iaitu PPK, SPKK dan STB. Apa tu PPK, SPKK kan?
PPK ni nama panjang dia adalah Pengakuan Pendaftaran Kontraktor, di mana itu adalah sijil pertama yang perlu kita dapat jika kita ni adalah kontraktor binaan. PPK, Pengakuan Pendaftaran Kontraktor. Dekat sijil tu akan paparkan kita punya nama syarikat, alamat dan grade kita. Sijil kedua dengan ketiga ini adalah optional. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh, bergantung dengan syarikat tersebut. Jika syarikat tu nak join dengan tender-tender government, tender-tender kerajaan, dia perlu mempunyai sijil yang kedua, iaitu SPKK. Nama panjang dia adalah Sijil Perolehan Kerja Kerajaan. Ketiga adalah Sijil Taraf Bumi, ataupun orang panggil dia STB lah. STB lah, ataupun nama lain orang panggil dia PKK. PKK. Sijil Taraf Bumi ni adalah untuk memperakui syarikat tu adalah milikan Bumi Putra. Di mana ada sesetengah tender yang dibuka hanya untuk Bumi Putra saja. So jika tender tu Bumi Putra saja boleh join, and then you ada CJ STB, you layak join. Tapi walaupun you Bumi Putra tapi you tak ada CJ Bumi Putra, you nak masuk join tender yang ada yang syarat Bumi Putra ni tak boleh. Sebab apa? Tak ada CJ tu. Mostly kontraktor mempunyai tiga CJ ini. Even dia selalu buat kerja swasta pun, selalunya dia orang akan standby kat SPK dan STB ni. Untuk in future, jika dia dapat tender, dia boleh terus masuk. Tak ada buang masa dah. Okey, sekarang kita boleh pergi terus ke soalan yang terakhir. Alright, soalan terakhir kali ni. Ya, so, kita nak tahu siapakah yang perlu dan wajib untuk apply lesen CIDB? Boleh tak Cik Afif bagi tahu? Okey, yang wajib adalah untuk syarikat pembinaan lah, syarikat yang membuat kerja-kerja binaan. Diorang memang wajib untuk dapatkan CJ CIDB ni. Kalau diorang buat kerja projek-projek pembinaan ni tanpa mempunyai lesen CIDB, diorang boleh dikenakan denda sebanyak 10,000 hingga 100,000. Tak, lebih 10,000 dan kurang bawah inilah 100. Banyak-banyak 100,000. Dan projek yang diorang tengah buat tu akan diberhentikan serta-merta. Ruginya rugi. Kalau tak ada lesen tu memang rugi. Betul. Saranan dia, kalau kontraktor binaan tu kan, buatlah lesen. Kami pun tak sarankan golongan-golongan kontraktor dekat luar sana mengamalkan habit meminjam lesen. Ya, meminjam lesen. Menumpang lesen. Kami tahu je, jangan ingat kami tak tahu. Gitu kan. Sebab bagi kami lah itu adalah sikap yang sangat tak profesional lah. Okay, so it's better untuk tuan-tuan wujudkan lesen tuan-tuan sendiri berbanding nak menumpang lesen ataupun nak menggunakan lesen orang. Betul. Semata-mata nak dapatkan projek tersebut. Betul tak? Betul. Dan kami memang menggalakkanlah tuan-tuan untuk mewujudkan lesen kontraktor tuan-tuan sendiri. Walaupun dengan lesen kontraktor yang kecil, G1. Itu lebih bagus lah. Kita dah di penghujung segmen sebenarnya. Alright. Semoga apa persoalan yang saya tanyakan kepada Encik Afif, dan Encik Afif pun dah memberikan penerangan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat orang kata apa, mudahlah untuk semua orang faham yang baru yang nak mula berkecimpung dalam bidang pembinaan ni. So ini adalah orang kata apa, guideline untuk tuan-tuan dan rujukan untuk tuan-tuan yang baru nak mula ataupun yang dah lama ada pengalaman dalam bidang pembinaan ni, yang nak tahu juga pasal CIDB ni, ini pun berguna juga untuk tuan-tuan. Betul tak Afif? Betul. Untuk segmen yang akan datang, kita akan bawakan topik yang lebih menarik, di mana tukang-tukang ataupun kontraktor yang baru nak out mesti akan suka topik ni, iaitu info dan kelebihan G1. Okay, so kita akan jumpa untuk next segmen dalam hashtag NJ Jawab. NJ Jawab ke jahitannya? NJ Jawab. NJ Jawab. Okay, kita jumpa di next segmen. Bye-bye. Akan datang. Bye-bye. Bye.